Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Ahmad boleh on mikrofon sebab saya nak mute all tadi semua orang. Okey. Okey, cantik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah tahiyatan bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnianya, kita sama-sama dapat bertemu untuk sesi kuliah ataupun sesi ceramah kita, perkongsian sempena Isra dan Mi'raj, yang tajuk yang dibincangkan adalah menyingkap di sebalik ayat Al-Isra, menyingkap ibrah di sebalik ayat Al-Isra. Dan pertamanya terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Haziq Harun, kemudian yang berbahagia Puan Nurdiana, CEO mymengaji.com, seterusnya Ustaz Zuhaidi Osman, pengarah mymengaji.com, seterusnya yang berbahagia Ustaz Syarafuddin ataupun Ustaz Adam, Ketua Jabatan Pendidikan Al-Quran mymengaji.com, Ustaz Sazwan, Ketua Trading mymengaji.com, dan seterusnya semua staf dan kaki tangan mymengaji.com. Alhamdulillah, semua ni ramai kawan-kawan saya ni kan, sahabat-sahabat saya juga kan. Dulu selepas saya balik daripada Yarmouk, daripada Jordan dulu, selepas degree di sana, saya sambung sekejap di kitab kan, di kitab Penang tu kan, ambil bidang bahagian tahfiz Al-Quran dan Syariah. Kemudian baru saya lepas tu baru saya masuk master selepas tu kan, master, kemudian saya masuk da'i lah apa semua ni kan, da'i musim kedua. Kemudian seterusnya saya pun masuk selepas tu saya berkhidmat lah di UiTM Shah Alam daripada 2018 lah sehingga hari ini. Kemudian insyaAllah hari ini, dan saya pun baru sahaja habis semester pertama untuk PhD di UIA dalam bidang hadis insyaAllah. Jadi saya minta sama-sama doakanlah saya ni dapat tamat belajar kan. Mencabar juga sambil belajar sambil kerja ni macam sikit. Selalunya memang ceramah-ceramah ni sejak saya jadi lecturer di sini saya agak banyak tak tolak lah juga kan. Tapi bila sahabat-sahabat yang minta ni saya pun tak mampu nak tolak kan. Jadi insyaAllah lah saya sahut, dan agak kekok ke skill-skill ceramah pun dah makin lama makin berkarat dah makin kan, dah makin berkurang. Dan insyaAllah kita berkongsi lah secara santai untuk hati ke hati lah. Kita kongsi hati ke hati, kita mengambil ibrah, kita memikir sama-sama berkaitan dengan ibrah di sebalik ayat Al-Isra. Tadi seperti mana yang Ustaz Haziq Harun terangkan sebentar tadi adalah berkaitan dengan ayat Al-Isra yang pertama, yang Allah Subhanahu wa taala menyebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat yang pertama surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya kan, asra bi'abdih, menjalankan hambanya. Hambanya itu siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa.
daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu, yang mana kami berkati di sekitarnya, jadi di sekitar Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kita tengok daripada ayat tersebut, bila kita lihat, kalau kita membaca Al-Quran, peristiwa Isra yang disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Isra sahaja. Isra ini, apa maksud Isra? Isra ini adalah perjalanan Nabi pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mi'raj adalah Nabi naik daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kan? Naik ke Sidratul Muntaha, dan itu Mi'raj tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas. Walaupun ada isyarat-isyaratnya, tetapi kebanyakannya dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan bila kita lihat di sini, saya nak pergi dahulu, kita sama-sama nak tengok, adalah kita nak tengok dahulu berkaitan dengan sejarah ataupun berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ni yang kita sambut pada hari inilah 27 Rejab dan 1444 lah sekarang ni kan. Dan kita tengok sebenarnya para sarjana telah berbeza pendapat berkaitan dengan tarikh bila berlakunya Isra dan Mi'raj. Ada sekurang-kurangnya yang telah disimpulkan oleh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Ar-Rahiqil Makhtum. Beliau menyimpulkan kepada 6 pendapat. Ini saya jelaskan, saya saja kongsikan fakta ataupun saya kongsikan ilmu lah, sama-sama mungkin kita boleh update lah kita punya pengetahuan kita kan sikit sebanyak. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahawasanya berlakunya Isra dan Mi'raj ni adalah pada tahun pertama Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Nabi dilantik jadi Rasul bila? Pada umur Nabi 40 tahun. Dan pada umur Nabi 40 tahun, pada waktu itu, pada tahun pertama itulah pendapat yang pertama adalah mengatakan bahawasanya Nabi berlakunya Isra dan Mi'raj ketika itu. Kan, iaitu 13 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Pendapat ini telah dipilih oleh seorang ulama besar, iaitu Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari, yang meninggal pada tahun 310 Hijrah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tahun kelima Hijrah, tahun kelima daripada kenabian Nabi SAW. Maksudnya 5 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Rasul. Mungkin pada umur Nabi 45 tahun. Iaitu 8 tahun sebelum Nabi berhijrah, dan pendapat ini telah dipilih oleh Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Qurtubi. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat yang masyhur yang kita pakailah, iaitu pada malam ke-27 pada bulan Rejab, iaitu 27 Rejab pada tahun ke-10 Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Tahun ke-10 lah. Tahun pertama, kemudian tahun kelima, pendapat kedua. Pendapat yang ketiga tahun ke-10 iaitu pada 27 Rejab. Ini pendapat yang masyhur lah di kalangan masyarakat di Malaysia. Dan pendapat ini disokong oleh seorang ulama besar di India iaitu Al-Allamah Al-Mansufuri. Tetapi sebenarnya pendapat-pendapat ini, ketiga-tiga pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah di sisi ulama-ulama sirah, di sisi para penganalisis, para muhaqqiqin sirah. Itu pendapat yang lemah. Kenapa pendapat ini lemah? Kerana kerana di atas beberapa sebab. Antara sebab yang pertama adalah disebab peristiwa Isra dan Mi'raj ini, ulama sepakat apa yang berlaku, iaitu berlakunya pensyariatan salat 5 waktu. Pensyariatan salat 5 waktu itu sepakat berlaku pada Isra dan Mi'raj. Yang keduanya, ketika Khadijah masih hidup,
Khadijah meninggal pada bulan Ramadan. Khadijah meninggal pada bulan Ramadan, iaitu 2 bulan selepas bulan Rejab lah. Kan? Rejab, Sya'ban, Ramadan. Khadijah meninggal pada bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Ramadan, Khadijah, ketika Khadijah masih hidup, solat 5 waktu belum lagi disyariatkan. Maka disebabkan itulah para ulama mendhaifkan 3 pendapat yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau tiga-tiga dhaif ni, apa pendapat yang sahihnya? Ada 3 pendapat lagi, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Iaitu pendapat yang keempat, iaitu 16 bulan sebelum hijrah, iaitu pada bulan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Jadi tahun ke-12 Nabi jadi Rasul, tahun tu iaitu setahun 16 bulan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Itu pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima adalah setahun 2 bulan sebelum hijrah, iaitu pada bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Kemudian seterusnya adalah 1 tahun, pendapat yang terakhir iaitu pendapat yang keenam, 1 tahun sebelum hijrah iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. 1 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, iaitu pada tahun Rabiul Awal pada tahun ke-13 kenabian. Okey, jadi itu adalah tempoh yang agak disokong oleh para muhaqqiqin, ditarjihkan oleh para muhaqqiqin di kalangan ulama-ulama sirah. Okey. Jadi senang ceritanya adalah kalau tanya mana di dalam 3 pendapat ni mana pendapat yang lebih kuat lagi? Kan? Dia kata tiga-tiga itulah khilaf lah di kalangan para ulama tentang, maksudnya 3 pendapat ni adalah 3 pendapat yang agak kuat dalam masalah itulah. Maksudnya nak menunjukkan bahawasanya Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada hujung-hujung akhir sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Kita kena tahu, saya nak cerita sikit tentang sirah kita tahu fasa tu. Bila kita tahu fasa tu, kita okey sikit. Kita tahu Nabi dilantik menjadi Rasul pada umur Nabi 40 tahun. Kemudian Nabi duduk di Madinah, Nabi duduk di Mekah 13 tahun semasa Nabi jadi Nabi. Kemudian selepas 13 tahun Nabi pergi ke Madinah. Nabi duduk di sana 10 tahun. Jadi semuanya tempoh Nabi menjadi Nabi adalah selama 23 tahun. 13 di Mekah, 10 tahun lagi di Madinah. Dan Nabi meninggal pada umur Nabi 63 tahun. Kan? Jadi tarikh-tarikh ni bukanlah yang paling penting buat kita. Tetapi yang penting buat kita adalah apakah pengajaran yang kita boleh garap daripada, ataupun ibrah yang kita boleh garap daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita kembali kepada apa yang dibacakan tadi, iaitu ayat daripada surah Al-Isra' tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah itu maha melihat lagi maha innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bila kita baca ayat tadi ni, ayat Isra' tadi ni diceritakan tentang keajaiban satu kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Macam mana satu peristiwa yang begitu dahsyat dalam satu malam, daripada Mekah Nabi pergi ke Palestin. Satu malamnya, dalam malam tu. Palestin tu, Mekah dengan Palestin tu, tuan-tuan dan puan-puan tahu jauh mana? Kan beribu kilometer lah. Kan? 3-4 ribu kilometer perjalanan tu. Jauh, sangat jauh. Saya dulu duduk di Jordan, kita orang, kami pernah bila cuti semester ni kan, yang geng-geng zakat ni lah yang tak apa nak ada duit ni, kita ada duit pergi Mekah lah kan, nak pergi Eropah pun tak ada duit sangat kan. Jadi pergi tu naik bas 24 jam perjalanan tu. Adalah berhenti-berhenti sikit, tapi 24 jam satu hari lah. Memang keras lah atas bas tu kan. Tapi ni Palestin lagi atas lagi, jauh Masjid Al-Aqsa.
Perjalanan kita tak tahu. Tu naik bas, ni Nabi jalan berjalan dah kan. Allah perjalankan Nabi. Tapi Allah naikkan Nabi dengan burak lah. Kemudian bukan setakat Masjid Al-Aqsa, naik bukan naik ke bulan naik ke Sidratul Muntaha, lagi tinggi. Ini kuasa Allah yang maha hebat dalam satu malam. Bila Allah sebut tentang keajaiban, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah tutup dengan satu ayat. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila kita baca ayat ni, dia tak berapa nak tally tau. Secara logiknya lah. Biasanya bila kita tengok, bila Allah cerita dalam Al-Quran tentang kebesaran Allah, Allah akan tutup dengan ayat-ayat innahul azizul hakim. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kan? Selalunya macam tu. Kan? Selalunya dia akan kena dengan tally. Tapi Allah tutup dengan ayat innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Untuk kita memahami kenapa Allah tutup dengan ayat Isra, innahu huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, kita mesti mengetahui apakah perjalanan sebelum Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Sebelum berlakunya Isra dan Mi'raj, apakah berlaku kepada Nabi SAW? Baru kita dapat faham kenapa Allah kata innahu huwas samiul basir. Pertamanya, antara beberapa perkara yang berlaku kepada Nabi SAW, ada beberapa perkara yang berlaku kepada Nabi sebelum Nabi SAW pergi berlakunya Isra kepada Nabi, Isra dan Mi'raj. Pertamanya adalah kita tahu Nabi SAW telah menjadi Rasul. Pada tahun pertama Nabi menjadi, pada umur Nabi 40 tahun tu, turun wahyu yang pertama iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti mana yang telah dimaklumkan. Antara yang berlaku juga iaitu Nabi SAW bila Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi melakukan dakwah kepada penduduk Mekah, kepada Quraisy lah khususnya. Dan kita tahu dakwah Nabi ni ada dua fasa penting, iaitu ada fasa sir, ada fasa jahar. Dakwah secara sir, secara rahsia 3 tahun, kemudian baru Nabi SAW Allah perintahkan kepada Nabi wa anzir ashiratakal aqrabin dalam surah Asy-Syu'ara. Baru Allah perintahkan supaya Nabi dakwah secara terang-terangan. Sebelum itu Nabi dakwah secara sir, orang-orang yang terdekat dengan Nabi secara sembunyi lah. Kemudian selepas 3 tahun Nabi jadi Rasul, Allah suruh i'lankan dakwah tu. Bila Nabi SAW sahut dakwah secara terang-terangan, Nabi menghadapi cabaran yang begitu dahsyat. Nabi menghadapi cabaran yang begitu dahsyat, iaitu Quraisy telah mengenakan pelbagai tekanan kepada Nabi SAW. Bukan sahaja kepada Nabi, tetapi juga kepada orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Dan antaranya yang mereka buat kepada Nabi adalah, antaranya mereka telah buat tawar-menawar dengan Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi SAW, ketua kepada Bani Hashim. Nabi ni daripada Bani Hashim, dia ketua kepada Bani Hashim. Abu Talib, bapa saudara dia, mereka runding dengan Abu Talib, buat tawar-menawar dengan Abu Talib kerana mereka nak bertindak atas Nabi SAW. Sebab rasa Nabi ni dah telah mencabar mereka punya status core mereka. Status core mereka. Jadi mereka kata tak apa. Mereka buat macam-macam. Mereka tawar tak apa. Kami ganti dengan Muhammad ni, kami ganti dengan orang yang lebih kacak daripada dia. Orang yang lebih hebat daripada dia. Kami ganti seorang. Muhammad tu bagi kat kami nak bunuh. Kami nak buat something lah kat dia. Abu Talib tak bagi. Abu Talib dia pertahankan Nabi SAW dan Bani Hashim. Kemudian antaranya lagi mereka buat macam-macam kepada Nabi SAW, hatta mereka telah menyakiti Nabi SAW. Kita tahu cerita Nabi pernah solat di depan Kaabah. Bila Nabi sujud, gangster Quraisy, mereka telah bawa najis unta, perut unta tu mereka tuang atas Nabi ketika Nabi sujud. Macam-macam mereka buat pada Nabi, dan sakiti Nabi. Kemudian mereka juga menggelar Nabi SAW
dengan gelaran-gelaran yang teruk kepada Nabi. Mereka gelar Nabi dengan gelaran sahir, tukang sihir. Mereka gelar Nabi kahin, tukang tilik. Mereka gelar pada Nabi SAW majnun, gila. Kan? Kalau orang gelak kita, kalau orang gelar pengganas, ramai orang ikut pengganas pun. Tapi kalau orang gelak orang gila ni, orang yang mengikut Muhammad ni dianggap sebagai orang yang ikut orang gila. Teruk lah. Kan? Macam-macam. Kerana sebab apa mereka gelar Nabi, mereka tempelkan beberapa gelaran kepada Nabi supaya orang takut kepada Nabi dan takut nak dengar daripada Nabi SAW. Kan? Okey. Kita tahu Nabi SAW ketika hayat Nabi ketika musim haji, kita tahu musim haji ni sebelum Nabi jadi Rasul pun haji ni dah ada dah. Sebab dia adalah kesan ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Cuma lepas lama tu berlaku, kan, bercampurlah haji tu dengan perkara-perkara yang bid'ah. Masuk segala khurafat sehingga orang yang tunaikan haji tu mereka buat tawaf Kaabah dalam keadaan telanjang. Letak berhala, sembelih binatang untuk berhala. Macam-macam lah. Tapi ada asalnya tu, haji tu ada. Maksudnya setiap 10 Zulhijjah tu, orang di sekitar Jaziratul Arab mereka akan datang ke Mekah untuk tunaikan haji. Walaupun haji yang mereka buat tu bercampur dengan benda yang bid'ah lah, dah tukar habis lah, kan. Tetapi ada kesan lah apa ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Dan ketika musim haji, Nabi mengambil kesempatan untuk Nabi berjumpa dengan orang-orang yang orang-orang yang datang daripada luar kota Mekah untuk Nabi sampaikan Islam kepada mereka. Jadi bila Nabi SAW ambil kesempatan dakwah pada mereka, tengah malam masuk ke kemah-kemah mereka, seru mereka kepada Islam. Jadi orang Quraisy ni takut lah. Takut-takut sekali mereka ni, kan, orang-orang yang luar daripada kota Mekah ni duk hina Quraisy dan ikut Nabi SAW. Jadi mereka gelar Nabi dengan pelbagai-bagai gelaran lah, kan. Jadi mereka akan duduk siap-siap dekat border Mekah tu, dekat sepadan Mekah. Jadi sebelum mereka masuk, ni jaga-jaga lah, ada seorang nama Muhammad ni, kalau kamu tengok dia, kamu tutup telinga, jangan dengar. Dia ni gila, sihir. Kalau kamu dengar pada dia, kamu disihir oleh dia. Kamu akan disihir oleh dia. Akhirnya ramailah orang takut kan. Mereka takut-takutkan orang daripada dengar daripada dia. Tetapi bila orang duk kata jangan dengar, yang tu yang orang nak dengar tu. Tidak. Orang kata jangan tengok. Apa dia tu kan? Yang tu yang kita nak tengok. Maka dalam keadaan itu ada seorang namanya Dhamad Al-Azdi. Dhamad Al-Azdi ni, dia ni datang daripada Yaman. Dia ni tukang, kita panggil macam bomo lah. Tukang berubat. Pakar berubat lah. Daripada Yaman. Dhamad Al-Azdi. Dalam banyak-banyak, Dhamad Al-Azdi ni cerdik. Dia cerdik. Orang kata jangan dengar, dia nak dengar. Apa ni kan? Dia kata tak apa. Dia sakit apa pun tak apa. Aku ni bomo. Hebat dekat tempat aku ni. Aku berubat dia. Muhammad tu. Akhirnya dia jumpa Nabi Muhammad SAW. Bila dia jumpa Nabi SAW, dia kata kepada Nabi SAW, law anni orang kata okey, dia kata ya Muhammad inni arqi min hadzal rih fahallaka. Wahai Muhammad, nak tak aku berubat engkau ni supaya engkau sembuh daripada penyakit ni. Sebab orang nak gelak gila lah, macam-macam lah pada Nabi ni. Jadi nak berubat Nabi ni, tak apa, aku tolong berubat. Wahai Muhammad, aku nak berubat engkau daripada penyakit ni, nak tak? Kemudian apa Nabi SAW cakap? Apa respon Nabi? Nabi kata, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi SAW kata, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memohon ampun daripadanya. Kami memujinya. Kami meminta pertolongan daripadanya. Dan kami memohon ampun daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami meminta lindung daripada Allah daripada kejahatan diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan daripada keburukan diri-diri kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka dia tidak akan beroleh petunjuk. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa man yahdi fala hadiyalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka dia tidak akan sesat. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah maka dia tidak akan beroleh petunjuk. Nabi baca. Itulah yang menjadi muqaddimah pada ucapan Rasul. Bila Nabi cakap macam tu, Dhaman Al-Azdi dengar. Dhaman Al-Azdi kata, "Aid kalamik." Kemudian dia kata Dhaman Al-Azdi bila dia dengar Nabi cakap macam tu, dia kata, "A'id alayya kalimataka haula." Wahai Muhammad, kau ulang balik apa yang kau sebut tadi. Maka Nabi baca sekali lagi. Sehingga Nabi ulang sebanyak 3 kali. Bila dia dengar 3 kali Nabi SAW cakap macam tu, apa kata Dhaman Al-Azdi? Dia kata, laqad sami'tu qawlal kahana wa qawlas saharah wa qalu syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula. Dhaman Al-Azdi dia kata kepada Nabi, dia kata, sesungguhnya aku telah mendengar perkataan tukang tilik. Aku telah mendengar perkataan tukang sihir. Aku telah mendengar perkataan tukang syair. Tetapi tidak sama dengan perkataanmu ini, wahai Muhammad. Aku dah tahu dah. Kalau bomo ke apa ke sihir ke, aku dah tahu dah perkataan mereka macam mana. Tetapi apa yang kau baca ni tak sama dengan apa yang mereka cakapkan. Itu kata-kata itu telah menakjubkan jiwa orang-orang. Dhaman Al-Azdi. Akhirnya Dhaman Al-Azdi pergi kepada Nabi, dia kata, had yadaka ubayu'uka 'alal Islam. Beri tangan kau ni, aku nak bai'ah kau dengan Islam. Masuk Islam, Dhaman Al-Azdi. Saya nak bawa apa dia? Dakwah ni macam mana kalau orang sekat sekalipun mereka tidak dapat menutup cahaya kebenaran. Kan? Kita tutup macam mana pun dakwah ni, dakwah akan mendebusi sekatan, mendebusi halangan dan mendebusi segala sekatan. Kan? Sampai juga dakwah kepada Dhaman Al-Azdi masuk Islam dia. Dan banyak lagi Husayn bin, dalam ketika itu begitu gawat ketika itu, antara yang masuk Islam juga Husayn bin Imran, antaranya lagi adalah Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ramai lagi masuk Islam dalam keadaan itu. Dan itu antara yang berlaku kepada Nabi SAW. Antara yang berlaku kepada Nabi SAW juga iaitu berlakunya sebahagian sahabat Nabi ni telah diseksa. Yang mengikut Nabi ni telah diseksa dengan seksaan yang begitu dahsyat. Sebahagiannya telah dibunuh. Antaranya siapa dia? Sumayyah ataupun keluarga Yasir. Kan? Sagi mungkinlah ada ustaz-ustaz ni kan, Ustaz Haziq ke boleh menyanyilah lagu Sumayyah kan. Ada lagu hijaz tu. Saya nak menyanyi lagi takut tuan-tuan semua pakat balik tutup habis semua kan internet. Tapi Sumayyah, antaranya Sumayyah yang syahid. Beliau Sumayyah ni, dia ni adalah khadam kepada Abu Jahal. Abu Jahal bila dia dapat tahu kata Sumayyah dengan keluarga Yasir, suami dia Yasir kan. Yasir, Sumayyah, anaknya nama Ammar. Saya pun nama Ammar juga kan, tapi Ammar bin Ismail lah, bukan Ammar bin Yasir. Mereka telah diseksa. Sumayyah telah disula daripada daripada kemaluannya hingga tembus ke daripada belakang sampai tembus ke dada. Kena sula dengan Abu Jahal. Kan, antaranya lagi Sumayyah. Sebab itu ketika Sumayyah kena seksa dengan anaknya bersama dengan suaminya Yasir, kan,
Nabi SAW tak dapat buat apa-apa. Nabi lalu, Nabi bagi minum. Tapi Nabi tak buat apa-apa sebab dia culture orang Arab ni mereka ada kabilah. Dan satu kabilah tak boleh ganggu kabilah lain. Jadi bila Nabi kata sabran ahla Yasir, inna maw'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah janji kepada kamu tempat kamu adalah di syurga nanti. Nabi janji untuk mereka syurga. Akhirnya mereka syahid. Dan kita tahu dalam semasa zaman Nabi SAW, orang yang pertama syahid adalah wanita, bukan lelaki. Ini besar. Kita kena tahu pejuang Islam ni bukan di kalangan lelaki saja, wanita pun ramai. Kan? Orang yang pertama syahid adalah Sumayyah. Dia disulah oleh Abu Jahal. Meninggal dia, syahid. Kemudian antaranya lagi Bilal bin Rabah. Kita pernah dengar Bilal kan, kena seksa. Sebab dia masuk Islam, kena tindan batu di atas padang pasir tu, buka baju, duduk tengah padang pasir tu. Kita tahulah Mekah tu panas macam mana, kita tahu. Dia buka baju, duduk atas padang pasir, ambil batu besar, tindan atas badan dia. Kemudian antaranya lagi adalah sahabat Nabi yang diseksa, yang dahsyat adalah seperti Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab bin Al-Arat ni, orang Quraisy telah ambilnya, telah lenyap dia dekat, dia ni Haddad, tukang buat besi. Jadi apa, mereka ambil Khabbab ni, mereka pinyak dia dekat tempat buat besi tu, sehingga masak isi dia belakang ni sampai nampak tulang. Sehingga zaman Umar Al-Khattab, Umar tengok, Umar menangis. Umar teringat zaman dulu Mekah kena seksa, sahabat-sahabat kena seksa. Khabbab tu, kesan tu ada sampai zaman Umar ni, sampai zaman Umar. Tengok. Khabbab bin Al-Arat bila dia kena macam tu, dia pergi kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi SAW, ini seperti yang diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi SAW, Khabbab bin Al-Arat telah pergi kepada Nabi SAW. Saya baca sikit dia punya hadis. Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Ketika jadi perkara yang macam tu, kata Khabbab, kami telah mengadu kepada Nabi SAW. Yang mana ketika itu Nabi sedang duduk di bawah bayangan Kaabah. Nabi tengah duduk fikir macam manalah keadaan sahabat-sahabat dia, bagaimana tentang dakwah, tentang macam-macam ni, tekanan yang dahsyat yang Quraisy kenakan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin. Kemudian Khabbab kata kepada Nabi, ala tansuru lana, ala tad'ullahu lana. Wahai Rasulullah, takkah kau minta kepada Allah supaya Allah tolong kita? Takkah kau doa kepada Allah supaya Allah tolong kita ni? Kita duk kena teruk ni. Kemudian kata Nabi, jawab Nabi SAW, Nabi merah muka Nabi. Nabi sedih dengan, bukanlah Nabi marah di atas apa yang Khabbab kata-kata, tapi itu telah mengguris hati Nabi SAW. Nabi sebagai kepala kepada gerakan itu, Nabi sangat terkesan tengok sahabat dia kena macam ni, tekanan yang dia kena sampai tak boleh bergerak. Kemudian kata Nabi SAW, kata, laqad kana man qablakum yu'khadhu rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'ul bil minshar fayudau ala ra'sih fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'idhamihi fama yasuddu dhalika 'an dinihi wallahi liyutimmanna Allah hadzal amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila al-hadra al-maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umat-umat yang sebelum daripada kamu, mereka yang telah beriman, mereka itu telah ditangkap, kemudian ditanam di dalam tanah, lalu diambil, kemudian digergaji sehingga terbelah kepalanya. Disikat mereka. Seorang lelaki telah ditangkap yang telah beriman. Kemudian mereka telah disikat dengan sikat besi sehingga bercerai di antara isi dan tulangnya. Tetapi itu tidak menyebabkan mereka berpaling daripada agama. Sebahagian mereka telah diambil, mereka ditanam ke dalam tanah. Kemudian diambil digergaji kepalanya sehingga terbelah dua. Tetapi itu tidak menyebabkan mereka berpaling daripada agama.
Tetapi kata Nabi, wallahi liyutimmannallaha hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ni. Maksudnya Allah akan menangkan agama ni. Hatta yasira rakib min San'a ila al-hadral maut, sehingga berjalan penunggang-penunggang pengembara daripada San'a ke Hadral Maut, tempat yang sangat ditakuti. La yakhafu illallah. Pada ketika itu bila mana Islam menang, tempat itu tak lagi ditakuti, mereka tidak takut melainkan Allah. Wa dhi'ba ala ghanami, yang mereka takut hanyalah serigala yang akan memakan kambing-kambing mereka. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu orang-orang yang tergopoh-gapah. Kalaulah orang seperti Khabbab dianggap tergopoh-gapah, kita yang mengharapkan kemenangan Islam awal lebihlah dianggap tergopoh-gapah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak lagi berlaku. Kemudian antara yang berlaku juga berlakunya hisar al-iqtisadi, berlakunya kepungan ekonomi. Kepungan ekonomi ni berlakunya Quraisy telah berpakat, telah buat perjanjian supaya mereka boikot kaum muslimin dan semua Bani Hashim. Sebab Bani Hashim ni walaupun sebahagian mereka tak Islam, tapi mereka pertahan Nabi sebab Nabi daripada Bani Hashim. Seperti Abu Talib, Al-Abbas, Hamzah dan sebagainya. Mereka kepung. Mereka buat kepungan ekonomi, maksudnya mereka tak boleh jual beli, tak boleh bagi makan, tak boleh apa, tak boleh kahwin, tak boleh berhubung, tak boleh buat apa. Sehingga mereka tak ada makan langsung. Quraisy, Bani Hashim, kaum muslimin terpaksa pergi ke bukit. Kan? Berkumpul dekat sana, harap orang bagi bantuan kepada mereka, dan mereka sampai makanan pun dah tak ada, mereka kongsi makanan dah tak ada, makan ranting-ranting kayu, sehingga ramai yang kebuluran, sakit. Kan? Sehingga itu berlaku kepada panjanglah sejarah tentang hisar al-iqtisadi itu yang berlaku kepada selama 3 tahun berlaku kepada kaum muslimin dan Bani Hashim. Dan selepas daripada itulah telah berlakunya, kemudian pada tahun yang ke-10 berlakunya meninggalnya bapa saudara Nabi SAW yang banyak mempertahankan Nabi, iaitu Abu Talib. Orang Quraisy tak dapat buat apa-apa kepada Nabi kerana ada Abu Talib. Yalah, memanglah Allah Azza wa Jalla punya kuasa. Tetapi asbab Abu Talib itu, kan, kerana Abu Talib ada kedudukan, ada pengaruh, ada apa semua sebagai ketua kabilah, dia pertahankan Nabi habis-habisan sehingga dia jatuh sakit, Abu Talib. Dan Abu Talib telah meninggal. Dan sebelum Abu Talib meninggal, Nabi SAW pergi kepada Abu Talib. Nabi pergi kepada Abu Talib, Nabi kata, Qul la ilaha illallah ahtajju biha indaka indallah, bika indallah. Wahai Abu Talib, ucaplah la ilaha illallah, nescaya aku akan jadikan ucapan la ilaha illallah engkau itu, aku akan berhujah di hadapan Allah supaya Allah selamatkan engkau daripada neraka, supaya kau masuk syurga. Dia pujuk bapa saudara dia. Ketika tu ada Abu Jahal, ada pembesar-pembesar Quraisy yang duduk di samping Abu Talib. Mereka kata, jangan kau ikut. Kau nak tengok orang Quraisy pecah belah. Kan? Bani Abdul Muttalib akan pecah belah kalau kau ucap la ilaha illallah. Akhirnya Abu Talib ni, walaupun dia banyak mempertahankan Nabi, tapi dia mati dalam keadaan bukan Islam. Dia kata, ana ala millati Abi Talib. Ana ala millati Abdul Muttalib. Aku di atas agama Abdul Muttalib. Akhirnya mati dalam keadaan bukan Islam. Hal itu telah menyebabkan Nabi SAW begitu sedih. Satu, dan bapa saudara dia meninggal. Yang banyak pertahankan dia, jaga dia daripada kecil. Yang banyak pertahankan dia. Kemudian bapa saudara dia mati. Mati pula dalam keadaan bukan Islam pula. Dia pujuk bapa saudara dia masuk Islam, bapa dia tak masuk Islam. Kata Nabi bila bapa saudara dia meninggal, Nabi SAW kata, Nabi kata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Aku berjanji, aku akan minta ampun untuk Abu Talib selagi mana aku tidak dihalang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan doa kepada Allah, demi Allah aku akan doa kepada Allah supaya Allah ampunkan Abu Talib supaya dia masuk syurga selagi mana aku tidak dilarang. Kemudian turunlah ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah At-Taubah,
Allah kata ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau walau in walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu ulil qurba, sekalipun mereka itu ahli kerabat kamu. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabud jahim. Setelah jelas kepada mereka petunjuk dan sesungguhnya mereka itu adalah ashabul jahim, penduduk neraka al-jahim. Kan? Jadi tak boleh minta ampun. Allah larang Nabi daripada minta ampun untuk orang-orang musyrik. Kita ni dalam di fiqh yang kita boleh dapat lah. Kalau kita ni, kalau orang bukan Islam tu, contohlah kita ada saudara mara kita yang bukan Islam ke, kita boleh doa kepada Allah supaya Allah bagi petunjuk kepada dia. Tu kita boleh doa kepada Allah lah. Kita doa supaya Allah bagi petunjuk, bagi hidayah kepada dia semasa dia hidup. Tetapi bila benar orang kafir telah mati dalam keadaan kafir, kita tak boleh minta ampun untuk dia. Masa dia hidup boleh kita minta supaya Allah bagi hidayah kepada dia. Tapi bila dia dah mati, dia tak masuk Islam, kita tak boleh doa untuk dia supaya Allah masukkan dia dalam syurga. Dan itu antara benda yang sehingga Abu Talib pun Nabi tak boleh minta. Sehingga sebab itulah dan Nabi SAW, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi dalam surah Al-Qasas, Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang engkau sayang, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi pun, orang yang Nabi sayang pun Nabi tak dapat bagi hidayah. Kan? Tetapi yang nak memberi hidayah itu taufik adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita ni, kadang-kadang ni pengajaran untuk kita kan. Kadang-kadang di samping kita buat dakwah, kita sampaikan Islam, kita didik anak-anak kita. Kita contohlah kan, kita ni daripada kecil hantar tadika agama lah, hantar pasti ke apa kan. Kemudian lepas tadika masuk sekolah rendah agama. Sekolah menengah agama, masuk Al-Masyur ke apa ke. Kemudian lepas sekolah masuk pula kitab ke, masuk pula Universiti Islam ke, sampai tera tu lah. Tapi kita tengok, anak aku ni tak jadi orang, kira duk jadi hantu macam tu lah. Tak berubah-ubah, tak ikut agama pun, jauh pada agama. Di samping kita berusaha untuk sampaikan agama, didik anak-anak kita dengan Islam, tetapi hakikatnya yang nak memberi hidayah adalah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena doa, di samping kita sampaikan agama, sampaikan Islam, didik anak-anak kita dengan Islam, dakwah kepada saudara kita dengan Islam, jangan kita lupa untuk kita doa kepada Allah supaya Allah yang bagi hidayah kepada dia. Kerana yang nak bagi hidayah tu bukan kita. Yang nak bagi hidayah itu adalah Allah Azza wa Jalla. Hatta Nabi pun tak dapat bagi hidayah kepada bapa saudara dia. Walaupun bapa saudara dia sangat sayang, rapat dengan dia. Kan? Itu sebab hakikatnya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dalam keadaan yang begitu, lepas 2 bulan, sebab itu kalau kita baca hadis berkaitan dengan Abu Talib ni, ketika Abbas tanya kepada Nabi SAW, Al-Abbas bapa saudara Nabi lah kan, adik kepada Abu Talib, dia dah masuk Islam kan, masuk Islam lewat masa dekat-dekat nak Fathul Makkah. Abbas tanya kepada Rasulullah, ma aghnaita anka ammika, wahai Rasulullah, takkah kau boleh syafaatkan Abu Talib ni supaya dia selamat daripada neraka? Kan? Nabi SAW kata, kan, huwa fi dhahdahi finan nar, dia ada di penjuru, di jurang api neraka. Maksudnya dia tak sampai api neraka, tapi dia ada di jurang api neraka. Ada riwayat yang lain dia pakai terumpah daripada api neraka. Dan hal itu telah menyebabkan bergelegak dia punya otak dia. Itu adalah azab yang paling ringan di neraka. Pakai terumpah daripada neraka dan duduk di samping, di tepi api neraka, di jurang api neraka, sehingga menggelegak otak dia. Itu azab paling ringan sekali. Itu hanya dapat kepada Abdul Muttalib. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan kerana aku,
dia duduk di dalam dalam dasar api neraka. Kan, jadi kerana dia tolong Nabi, ada jasa dia. Allah bagi syafaat itu khas kepada Abu Talib. Kan, kemudian selepas 2 bulan Abu Talib meninggal pula isteri dia yang tercinta, iaitu Khadijah. Khadijah ni kita tahu isteri Nabi ni ramai. Tapi ketika Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak pernah kahwin dengan orang lain. Seorang tu lah, isteri pertama tu lah. Kan? Khadijah ni, dialah yang support Nabi SAW habis-habisan. Dia isteri pertama lah. Ketika Nabi kahwin dengan Khadijah tu, ketika Khadijah masih hidup, Nabi tak pernah kahwin lain pun. Kan? Nabi rapat dengan Khadijah. Ketika Nabi dapat wahyu yang pertama, Khadijah lah yang bagi semangat kepada Nabi. Dia yang support Nabi. Dia masuk Islam. Dia korbankan segala harta dia kepada jalan Allah sampai habis harta dia. Ketika berlakunya Hisar al-Iqtisadi, dia belanjakan seluruh hartanya untuk orang Islam. Sehingga dia kata kepada Nabi, kalaulah ada tulang belulang aku, kalau aku mati, ada tulang belulang aku boleh jual, dapat duit tu, kau bantu umat Islam ni. Bantu pada gerakan Islam ni. Bantu Islam, bantu agama. Sampai teratulah Khadijah, sumbangan dia. Tempatnya Nabi berpaut kasih, berpaut semangat, kan, bersandarkan semangat kepada Khadijah. Tapi tiba-tiba Khadijah yang Nabi sayang ni meninggal dunia. Macam mana kita nak tengok perjalanan Nabi ditekan dengan begitu dahsyat, sahabat dia kena bunuh, kena tekan, kena tindas semua. Kemudian bapa saudara dia yang pertahankan dia meninggal pula. Bila bapa saudara dia meninggal, siapa jadi ketua Mekah? Abu Jahal jadi ketua Mekah. Lagi teruk umat Islam kena. Kemudian Khadijah pula meninggal. Maka tahun itu dinamakan sebagai Amul Huzun. Tahun kesedihan kepada Nabi SAW. Maka Nabi fikir, selepas tu Nabi fikir, Nabi kata, mungkin aku dah tak ada jalan lain lah ni. Nak dakwah kat Mekah ni dah susah lah. Apa kata kalau aku keluar sekejap, keluar daripada Mekah ni, kot-kotlah orang luar Mekah ni terima Islam. Maka akhirnya Nabi SAW mengambil pendirian untuk Nabi pergi ke mana? Nabi pergi ke Taif. Dengan harapan supaya orang-orang Taif terima Islam. Sebab tengok Mekah ni keras kepala orang Mekah. Tak mau terima Islam. Kan? Dah tak ada jalan dah, Nabi rasa macam tak ada jalan dah. Nabi pergi ke Taif. Nabi cari jalan yang lain, pergi ke Taif. Taif ni tuan-tuan pernah pergi. Siapa yang pernah pergi ke Mekah, kalau ada kesempatan pergi ke Taif. Taif ni lebih kurang 100 km kot. 100 km lah daripada Mekah tu, lebih kurang 100 km. Macam Penang ni pergi ke Pendang lah, lebih kurang 100 km. Kalau kita tengok bila dan Taif ni kawasan yang agak subur. Kalau kita pergi Taif, banyak buah-buah yang datang ke Mekah tu, buah-buah apple, buah delima, buah apa semua ni, banyak daripada Taif lah. Sebab Taif ni memang kawasan yang subur lah, banyak tumbuh-tumbuhan lah kalau nak bandingkan di Mekah tu, yang kering kontang tu. Akhirnya Nabi pergi ke sana. Bila Nabi pergi ke sana, pergi ke Taif, di sana ada, sebelum Nabi nak masuk ke Taif, Nabi kena minta endorsement daripada kebenaran lah daripada orang-orang politik Taif. Nak masuk tempat ni kena minta, kena bincang lah dengan, cari kabel lah, kan, cari antaranya seperti Abdul Yalai bin Abdul Kulal. Mereka ni pembesar daripada Bani Saqif, pembesar-pembesar Bani Saqif di Taif. Jumpa dengan Mas'ud, kemudian jumpa dengan Habib, anak kepada Amr bin Umair al-Thaqafi. Mereka ni pembesar-pembesar Quraisy. Bila Nabi pergi jumpa mereka pujuklah mereka ni, seru mereka pada Islam. Kemudian mereka tak nak. Bahkan mereka pelekeh Nabi SAW. Mereka kata kepada Nabi, takkanlah Allah lantik kau jadi Nabi kot. Kenapa Allah tak lantik kami? Kami orang kaya, orang ada kedudukan. Kau orang miskinnya. Takkan Allah lantik kau jadi Nabi? Pelekeh jadi Nabi. Dan akhirnya Nabi kata, tak apa. Yang penting, bagilah aku ni dapat masuk Taif.
Akhirnya Nabi SAW masuk ke Taif. Bila Nabi SAW masuk ke Taif, Taif ni Nabi pergi dengan siapa dia? Anak angkat dia, iaitu Zaid bin Harisah. Kenapa Nabi tak pergi dengan Abu Bakar? Kalau Nabi pergi dengan Abu Bakar, orang dah tahu dah. Mesti ada plan dakwah ni. Kan? Tapi Nabi pergi dengan anak angkat dia. Biasalah Nabi jalan dengan anak angkat dia. Dan Nabi pergi jalan kaki 100 km tu. Kalau pergi jalan tu, batu-batu punya jalan tu. Jalan batu-batu, bukit batu tu. Nabi pergi jalan kaki. Dengan harapan supaya mereka terima Islam. Bukan Nabi minta upah kan. Kita pergi ceramah, dapat juga duit pun. Kadang-kadang orang masjid bagi apa semua. Nabi pergi dengan harapan supaya mereka selamat daripada neraka. Mereka dapat hidayah, masuk Islam. Menyelamatkan dunia dan akhirat mereka. Nabi pergi ke Taif. Diriwayatkan tidak ada satu pintu pun yang Nabi tak ketuk. Melainkan semua pintu Nabi ketuk. Ajar mereka kepada Islam. Adakah penduduk Taif terima Islam? Mereka bukan setakat tolak dakwah Nabi. Bahkan mereka ambil batu baling kepada Nabi SAW. Sehingga mereka panggil budak-budak kecil, budak-budak dan orang-orang yang sufaha, orang-orang yang rencat ni, duduk di jalan Taif tu, halau Nabi SAW. Mereka kumpul budak-budak kecil, budak-budak dan budak-budak, orang-orang Thaqif, orang-orang yang sufaha ni, orang-orang yang tak cerdik, rencat ni, baling batu kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi ni luka. Luka kena kepala Nabi SAW ni, kena kepala, kena macam-macam tempat, sehingga darah ni turun sampai penuh terumpah kasut Nabi SAW dengan darah. Bukanlah sakit tu satu hal, tetapi perasaan Nabi SAW itu berkecai. Nabi juga manusia. Nabi juga ada perasaan. Nabi dibaling dengan harapan tu, datang jauh ni, jalan kaki, harap mereka terima Islam je. Tapi Nabi dibaling dengan batu. Nabi jalan keluar, bukan kena baling dengan batu sehingga pecah, orang kata apa, berluka Nabi SAW, sehingga penuh tapak kasut Nabi dengan darah Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW telah mengheret dirinya pergi ke satu kebun yang berdekatan dengan situ, iaitu di kebun Utbah bin Rabi'ah, kebun anggur Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ada satu kebun anggur. Nabi heret diri dia. Nabi duduk di bawah sepohon pokok. Nabi SAW berehat di situ. Dengan keadaan macam mana perjalanan Nabi daripada orang Mekah, tindas Nabi, sahabat Nabi, sekat dakwah Nabi, label Nabi dengan berbagai-bagai label. Kemudian bapa saudara dia meninggal, isteri dia meninggal, kemudian dia pergi ke Taif dengan harapan mereka terima Islam. Mereka tak terima Islam, baling batu pula dengan Nabi SAW. Sehingga duka Nabi SAW. Nabi heret diri dia pergi ke Taif, pergi ke kebun, duduk berehat kat situ sama dengan Zaid bin Harisah. Ketika itulah, ketika Nabi duduk di situ, Nabi SAW telah merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi telah kata, Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyataka awsa'u li. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa saluha amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila alayya ghadabak aw yahilla alayya sakhatak. Laka utba laka hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik. Ini antara riwayat-riwayat yang telah antara rintihan Nabi SAW ketika itu. Dan Nabi SAW kata,
Ini tak dinamakan sebagai doa, ini dipanggil sebagai ilhah. Nabi merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati. Ya Allah, aku mengadu di atas lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya hilahku. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku ini di kalangan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Penyayang di kalangan yang penyayang. Anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, engkaulah Tuhan orang-orang yang ditindas, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa yang aku nak mengadu, wahai Tuhan. Ila aduin, ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang jauh yang bermasa muka denganku? Am ila aduin mallaktahu amri, apakah kepada musuh yang menguasai urusanku? Illam yakud bika alayya ghadab fala ubali. Nabi dalam keadaan yang macam tu, Nabi cakap, Nabi jawab dalam doa dia. Nabi kata, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Jika engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli, wahai Tuhan. Tak apalah apa nak jadi pada aku pun. Selagi kau tak murka dengan aku tak peduli, wahai Tuhan. Ini tengok jiwa orang dakwah. Da'i ke apa ke, belum tentu kita, Allah uji kita pun kelong juga. Tapi Nabi SAW, jiwa yang tulus, dia membawa agama ni. Nabi kata dalam keadaan yang begitu, Nabi kata, illam yakun bika alayya ghadab fala ubal. Jika kau tak murka kepada aku tak peduli, wahai Tuhan. Walakin afiyataka awsa'u li, tetapi afiatmu lebih luas untukku. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan. Wa saluha ala amri dunya wal akhirah min an tanzila alayya ghadaba. Dan dengannya engkau telah memperbaiki segala urusan dunia dan akhirat daripada terturunnya marahmu ke atasku. Aut yahilla alayya saqatak, ataupun kau halalkan murkamu kepadaku. Laka utba hatta tarda, kepada engkau sahaja tempat aku mengadu sehingga engkau redha. Wala haula wala quwwata illa bik, tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan kepadamu, wahai Tuhan. Nabi merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, tak lama selepas itu, ada Khabbab bin Nabi duduk, tuan kepada kebun tadi yang Nabi duduk ni namanya adalah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, mereka ni memang kepala Quraisy lah. Mereka memang lawan Nabi di Mekah. Tapi duk tengok Nabi ni kena teruk ni, berdarah-darah ni, kan, mereka pun jadi kesian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Utbah dan Syaibah panggil mereka punya khadam yang jaga kebun tu, namanya Adas. Dia suruh Adas ni, ambillah anggur ni, satu tandan anggur ni, bagilah kepada lelaki yang duduk dekat pokok tu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagilah kat dia. Dia panggil Adas supaya bagi anggur pada dia, kesian kat dia. Kan? Akhirnya, kemudian setelah itu, saya ambil masa sikit, nak habis dah, sikit lagi. Kemudian jadi Adas ni telah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa anggur tadi lah. Dan dia pergi kepada Nabi, dia bagi kepada Nabi, dia bagi satu bungkus setandan anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ambil anggur tu dan Nabi baca bismillah dan Nabi makan. Kemudian Adas, dia dengar Nabi baca bismillah. Dia macam ganjil lah. Zaman kita tak ganjil lah, zaman dulu pelik lah. Tak pernah ada orang baca bismillah pun. Kemudian Adas ni tanya pada Nabi SAW. Dia kata, Adas jadi pelik. Kemudian Adas kata, inna hadzal kalam ma yaqulu lahu ahli hadhil bilad. Sesungguhnya perkataanmu ni tak pernah disebut oleh ahli negeri ni. Kemudian apa maksud dia? Wahai dia tak tahulah ni Nabi Adas ni. Kemudian Nabi SAW respon apa yang Adas sebutkan. Adas kata, sesungguhnya kalam apa yang kau sebutkan ni tak pernah disebut oleh orang negeri ni.
Kemudian Nabi SAW tanya kepada Adas. Nabi respon, min ayyil biladi anta wa ma dinuka. Nabi tanya kepada Adas, daripada mana negerimu dan apa agamamu? Kemudian jawab Adas, ana Nasrani min ahli Ninawa. Aku ni seorang Nasrani, aku seorang Kristian dan aku daripada ahli Ninawa. Ninawa ni dekat mana? Ninawa ni satu tempat di Iraq. Dulu kalau kita tahu, Ninawa ni orang Melayu kita pun tak tahu. Kan? Yang kita start tahu tentang Ninawa ni bila mana zaman Saddam Hussein kena bom dengan Amerika tu. Kena bom dekat Ninawa. Oh, kita tahu ada tempat nama Ninawa. Dia Adas ni datang daripada Ninawa tu lah. Daripada Iraq, jauh lah. Oh, Nabi SAW, Nabi kata, oh, min qaryatir rajulin salih, Yunus bin Matta, kata Nabi. Oh, engkau ini daripada perkampungan orang saleh, iaitu Yunus bin Matta. Yunus bin Matta siapa dia? Nabi Yunus alaihissalam. Adas bila dengar cerita yang macam tu, dia pun terkejut. Tak mungkinlah orang yang duduk di Mekah, di kawasan Arab ni, di kawasan Jaziratul Arab, duduk di Mekah ni, tak mungkinlah orang Mekah dapat tahu tentang Yunus ni. Yunus ni jauh daripada Iraq tu. Nabi Yunus alaihissalam, cerita Nabi Yunus. Sebab orang-orang ni Nawa tahulah cerita Nabi-Nabi mereka tu. Cerita Nabi Yunus. Nabi kata, oh, engkau daripada perkampungan orang saleh, iaitu Yunus bin Matta. Kemudian Adas terkejut. Kemudian Adas kata kepada Nabi SAW, Adas kata, wa ma yudrika ma Yunus bin Matta. Apa yang kau tahu tentang Yunus bin Matta? Kemudian jawab Nabi SAW, dzaka akhi kana nabi wa ana nabi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dia adalah saudaraku. Sesungguhnya dahulunya dia seorang nabi. Aku juga seorang nabi. Kita lihat bagaimana kehalusan Nabi dalam keadaan yang begitu getir. Nabi menyampaikan dakwah Islam kepada dia. Akhirnya kemudian Adas ambil tangan Nabi, dia kucuk tangan Nabi SAW. Dia kata tak ada orang lah yang lebih baik daripada lelaki ni. Syaibah bin Rabi'ah, tuan kepada Adas ni, tengok daripada jauh dia dah kacau lah. Dia kata aku ni suruh bagi anggurnya, dia ni lebih-lebih pula. Jadi dia pun bila Adas datang kepada dia, dia marah. Waihak, celaka engkau wahai Adas, apa kau buat ni? Aku suruh bagi anggur yang kau lebih-lebih ni apa pasal pula? Dia kata aku tak pernah lah jumpa orang yang sebaik daripada orang tu. Kan? Kemudian dia kata serta Adas ni, kemudian Syaibah bin Rabi'ah dengan Utbah bin Rabi'ah kata, "Dad, dia ni jangan kau dengar, ni tukang sihir ni. Orang tukang sihir, kau jangan percaya cakap dia. Bahaya yang kau dengar daripada dia. Ikut agama kau, Nasrani tu, agama Nasrani tu lebih baik pada agama dia tu." Kan? Macam tu lah. Tu masalah tu. Utbah ni, pembesar Quraisy, mereka cerita tu, dah kali mereka yang percaya. Kan? Jadi akhirnya, bila berlaku, kita tak banyak dengar cerita Adas ni, melainkan ada beberapa kitab sirah yang mencerita tentang Adas ni. Adas ni, bila berlakunya peperangan Badar, Quraisy nak lawan dengan kaum muslimin di Madinah, di Badar lah. Dan Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah ajak sekali lagi Adas ni supaya menyertai mereka dalam peperangan Badar. Tetapi Adas tak nak. Kan? Dan Adas kata kepada mereka, Adas kata, qitalu dzakar rajul alladhi ra'aitu fi ha'itikuma fa wallahi la taqumu lahul jibal. Kan? Engkau nak perang dengan lelaki yang aku jumpa dekat kebun kamu hari itu tu. Demi Allah, bukit pun tak dapat menumbangkannya. Bukan jumlah itu, tetapi iman yang ada pada jiwa mereka tak dapat ditumbangkan oleh bukit sekalipun. Kemudian setelah daripada itu, Nabi SAW bawa diri dia, Nabi nak balik ke Mekah. Bila Nabi nak balik ke Mekah, Nabi telah sampai di satu tempat namanya Qarnul Manazil.
Qarnul Manazil ni, tempat ni, turunnya malaikat. Allah hantar malaikat jumpa dengan Nabi SAW, kan? Malaikat tu minta, tanya Nabi, nak tak aku ambil 2 bukit ni, aku hempap atas penduduk Taif ni supaya mati semua ni, kan? Malaikat datang, nak tak angkat bukit, aku hempap, kami hempap atas mereka, atas orang-orang Taif. Nabi tolak lah. Nabi kata tak payah. Nabi kata tak perlu. Apa yang Nabi kata? Bal arju ayyukhrijallahu azza wa jal min aslabihim man ya'budullah azza wa jal wahdahu wa la yushriku bihi syai'a. Aku harap supaya Allah keluarkan daripada sulbi-sulbi mereka, iaitu mereka yang beriman pada Allah, menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Doa Nabi ni berkat dah. Dapat tengok macam mana penduduk Taif ketika mana berlakunya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah. Bila Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, ramai orang murtad, berlambak-lambak orang murtad. Tapi ada beberapa tempat yang tak murtad, antaranya penduduk Taif. Penduduk Taif kekal dengan Islam, tak murtad. Berkat dakwah Nabi, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kemudian setelah itu, sikit lagi, Nabi sampai di satu tempat lagi namanya Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah tu, Allah Subhanahu wa taala, jin telah beriman dengan Nabi. Jin telah dengar Nabi baca Al-Quran seperti mana yang ada dalam surah Al-Ahqaf, yang Allah Subhanahu wa taala sebut, qalu ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian dalam surah Jin Allah sebut, dalam surah Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dan surah Jin, kami telah wahyukan kepada engkau, mereka sekumpulan daripada jin telah mendengar Quran daripada kau, dan mereka mendengar perkataan yang menakjubkan. Kemudian mereka beriman. Kemudian mereka seru kepada kaum-kaum mereka, jin, wahai kaum kami, beriman dengan da'i Allah, beriman dengan pendakwah Allah ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin beriman dengan Nabi, iaitu berita gembiralah kepada Nabi. Tak apalah orang tak mau beriman, jin beriman. Itu sebab saya selalu kata, dulu kita selalu dengar orang kata semulia-mulia jin adalah seburuk-buruk manusia. Kita pernah dengar tak? Sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Pernah dengar tak? Kita pernah dengar kan? Sebenarnya perkataan ni tak betul. Kalau betul, tak adalah jin yang beriman. Kan? Ada jin yang beriman, ada jin yang kufur. Jin beriman menjadi pendakwah Allah Subhanahu wa taala, bawa ajaran seru kepada kaum mereka untuk beriman, kan? Mereka macam manusia lah, kan? Macam manusia kan, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kufur, ada yang beriman, ada jin yang beriman, kan? Itulah yang berlaku pada Nabi. Dan akhirnya Nabi SAW nak masuk ke Mekah, dan Nabi minta pertolongan daripada orang-orang besar Mekah, sebab kena minta perlindungan. Dia panggil Talabun Nusrah. Ni sistem dalam Quraisy, minta perlindungan. Nak masuk ke Mekah tak boleh, kena masuk melalui kabel lah orang-orang besar. Nabi jumpa dengan beberapa pembesar-pembesar Quraisy, antaranya jumpa dengan Suhaib bin Amr. Suhaib bin Amr tolak permintaan Nabi. Jumpa dengan Akhnas bin Syariq, mereka tolak. Akhirnya yang terima nak lindung Nabi SAW adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni dia telah lindung. Dia kata tak apa, aku lindung kau. Dia suruh semua kabilah-kabilah dia semua pelihara Nabi supaya Nabi boleh masuk ke Mekah. Akhirnya Nabi masuk ke Mekah, mereka lindung. Dia ni tak masuk Islam sampai habis, sampai mati pun tak masuk Islam ni. Kan? Sampai Abu Jahal bila tengok Mut'im bin Adi keluarkan pedang bersama dengan kabilah dia, lindung Nabi supaya Nabi masuk ke Mekah. Nabi masuk ke Mekah sampai ke Masjidil Haram, Nabi salat di Kaabah. Kemudian Abu Jahal tengok Mut'im bin Adi. Pelik macam Mut'im bin Adi pun geng depa tak? Dia kata, mujirun anta muttabi', engkau ni lindung saja kan, kau ikut sekali ni? Bal ana mujir, kata Mut'im, aku lindung je, aku tak ikut dia. Sehingga jasa Mut'im bin Adi ni Nabi ingat sampai peperangan Badar. Ketika peperangan Badar, Mut'im bin Adi mati. Mut'im bin Adi mati dan Islam telah menang, kaum muslimin menang dan dapat tawad orang-orang Quraisy. Kata Nabi SAW,
bila melihat apa tawanan-tawanan Badar ni, tawanan-tawanan Badar daripada Quraisy, Nabi kata lau kana Mut'im bin Hadi hayyan thumma kallamani fi haula iltamani la taraktuhum lah. Kan? Kalaulah Mut'im bin Adi masih hidup dan dia minta supaya aku bebaskan tawanan-tawanan ni, nescaya aku akan bebaskan. Kenang dia jasa Mut'im bin Adi. Yang itulah sedikit sebanyak. Dan setelah itu, selepas berlakunya peristiwa itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Supaya apa? Supaya itulah yang memujuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi semangat. Sebab itu Isra dan Mi'raj dipanggil sebagai tasliyatul Rasul. Hiburan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak bagi semangat pada Nabi, nak tengok kebesaran Allah. Allah bawa Nabi jalan. Kita kalau stres banyak kerja, kita pergi berjalan kan? Hilang stres kita. Ni Allah bawa Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj supaya Allah nak bagi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat melihat kebesaran Allah. Nabi akan timbul semangat dia lagi. Itulah yang menjawab daripada firman Allah dalam surah Al-Isra tadi, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Kan? Maksudnya Allah mendengar rintihan Nabi dan Allah melihat apa yang mereka lakukan kepada Nabi. Maka setelah itu Allah menghadiahkan kepada Nabi Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Maka setelah itu Nabi semangat balik untuk menghadapi satu fasa dakwah yang berikutnya, iaitu fasa membuka kota Madinah. Dan Nabi akan menjadi pentadbir, kemudian Nabi akan melalui peperangan-peperangan. Nabi akan membuka empayar Islam setelah daripada itu. Jadi wallahu ta'ala alam. Jadi saya tak cerita Isra Mi'raj tu, saya cerita macam mana perjalanan sampai ke Isra dan Mi'raj. Dan kita memahami daripada firman Allah daripada surah Al-Isra tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Allah berkati di sekitarnya untuk kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Mendengar rintihan Nabi tadi. Wal basir, dan melihat apa yang mereka lakukan kepada Nabi. Maka Allah hadiah kepada Nabi Isra dan Mi'raj untuk memberi semangat kepada Nabi dan untuk melengkapkan Nabi untuk melakukan persediaan untuk pergi ke satu fasa dakwah yang berikutnya, iaitu dakwah di Madinah, dan Nabi akan menjadi pemimpin di sana. Nabi akan membuka empayar di sana. Jadi setakat itu saja kot daripada saya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Saya serah majlis ni kepada Ustaz Aziz. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Penerangan yang begitu jelas kan mengenai tentang ibrah daripada ayat yang disebutkan oleh Da'i Ammar sebentar tadi. Okey, kita dapat tengoklah tadi beberapa poin yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Okey, di mana yang disebutkan oleh Da'i Ammar tadi, nah Nabi nak berdakwah ni ujiannya cukup banyak. Okey, ingatkan dia nak berdakwah kat Mekah ni senang, tapi lupa-lupanya Allah Taala uji di situ. Okey, dengan orang kafirnya buat macam-macam dekat Nabi ketika mana nak dakwah Islam tu. Okey, berbeza dengan sekarang. Kalau kita tengok, kita tak duduk di zaman Nabi, macam mana nak berdakwah satu persatu, digelarkan, dikatakan gila lah Rasulullah ni, Nabi ni gila, Nabi ni sihir lah, tukang sihir, bermacam-macam tomahan, bermacam-macam gelaran yang Nabi dapat. Okey, nak sebarkan agama Islam cukup susah. Cukup orang kata apa, liku-liku dia tu, cukup orang kata apa, Rasulullah yang menghadapinya tu. Okey, jadi banyak lagi lah poin-poin yang kita tengok tadi kan mengenai tentang ekonomi kan, di mana di Mekah tersebut dan sebagainya. Okey, dan untuk pusingan yang kedua ni, okey, mungkin ada sahabat-sahabat kita tidak sabar untuk nak bertanya soalan. Tapi sebelum tu, kata apa, ibu-ibu, ayah-ayah, okey, sebelum tu, okey, kita akan ajukan soalan kepada Da'i Ammar. Okey, dan sambil-sambil tu, ibu-ibu, ayah-ayah boleh tulis soalan di dalam ruangan komen. Nanti admin dia akan tengok soalan-soalan mana, dia akan pilih,
dia akan bagi dekat saya dan saya akan tanya nanti dekat Da'i Ammar nanti insya-Allah. Baik. Untuk soalan yang pertama lah untuk Da'i Ammar. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, okey, seperti mana yang kita faham, seperti mana yang ayah-ayah ibu-ibu faham, Allah jemput Rasulullah SAW ni, okey, bertemu dengan Allah, dia nak bagi satu hadiah yang special, iaitu solat kepada Nabi Muhammad SAW, betul? Kan? Kadang-kadang kita ada dengar para asatizah kata selalu kata apa? Oh, solat tu adalah rehat. Kan kita biasa dengar kan ada kadang para asatizah kata solat tu adalah rehat. Kan boleh tak Da'i Ammar huraikan bagaimana kita nak jadikan solat itu sebagai rehat? Sebab kadang-kadang kita faham yang kita tahu rehat dulu baru solat. Kan? Ataupun maksud lain yang Da'i Ammar boleh kongsikan tentang perkataan tersebut. Solat tu adalah rehat. Okey? Baik, Da'i Ammar, insya-Allah. Soalan pertama. Terima kasih Ustaz Aziz atas soalan tadi. Okey, tentang solat sebagai kerehatan kan. Kita tahu solat ni merupakan satu kerehatan pada kita. Kita tahu rehat ini merupakan satu fitrah bagi manusia. Kita perlukan rehat. Tak mungkinlah kita tak rehat kan. Kita rehat. Dan bila kita penat, kita akan rehat. Kita tak boleh buat kerja sepanjang masa tanpa kita rehat. Rehat merupakan satu fitrah. Maka kita rehat kita ni, bila kita rehat tu dipanggil sebagai rehat jasad kita. Kita rehat jasad, fikiran kita tidur kan. Dia rehatkan kita punya minda kita, otak kita, badan kita kan. Rehat, baru kita akan dapat tenaga. Tetapi kita ada rehat ruh. Rehat ruh itu adalah dengan salat. Salat itu merehatkan ruh kita. Bila kita ada kesusahan, kita ada masalah, salat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan salat. Bila kita ada masalah, kita salat. Bila salat, kita akan memutuskan hubungan kita dengan perkara-perkara yang lain yang menyerabutkan otak kita. Dan kita akan tumpu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena guna salat kita. Sebab itu salat kita ni kita kena sentiasa memperbaiki kualiti dia. Bukan daripada sudut daripada sudut bacaan kita, daripada sudut pergerakan dalam salat, tetapi yang macam mana kita nak menghayati salat kita. Kita kena mendatangkan khusyuk kita, macam mana kita rasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui salat. Kan? Jadi dengan cara, kadang-kadang orang kata macam mana nak khusyuk? Bukan khusyuk ni bukan benda yang senang lah. Saya pun salah lah kan. Otak ni suka kelain. Time solat tu lah idea macam-macam nanti datang. Betul tak? Kan? Nak khusyuk ni bukan mudah. Satu, kita berusaha lah untuk khusyuk. Sebab tu khusyuk bukan syarat sah solat. Kalau dia syarat sah solat, jenuh kita. Tak sah-sah sembahyang kita ni. Kan? Tapi dia satu kualiti solat untuk kita cuba capai. Satu KPI lah yang Allah letak supaya kita capai solat secara khusyuk. Supaya kita rasa hubungan kita dengan Allah. Macam mana kita nak capai khusyuk dengan Allah, menghayati solat kita ni? Antara caranya adalah dengan kita menghayati bacaan-bacaan di dalam solat kita. Kan? Contohlah kita duk baca, selalu baca apa? 3 qul contohnya. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan? Sekali-sekala tu di samping ialah dah belajar dengan ustaz-ustaz hebat ni kan, main mengaji ni, kan, di samping tu cuba ambil masa sikit untuk baca terjemahan Al-Quran. Baca terjemahan Al-Quran, bacalah Al-Quran ni, baca ayat-ayat yang selalu kita baca dalam sembahyang kita. Apa maksud? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Cuba faham. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bila kita menghayati setiap butir ayat di dalam Al-Quran, maka tidak akan mendatangkan kita ketenangan, mendatangkan kita khusyuk, kita menghayati salat kita. Bila kita menghayati salat kita, dia akan merehatkan ruh kita.
kita akan selesai masalah kita. Sebab tu Allah wajibkan kepada Nabi supaya qiyamul lail. Kan? Dalam surah Al-Muzammil, kan? Dalam surah Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bila orang baca Quran, dia akan rehat ruh dia akan berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cubalah macam tu kan. Yalah sekarang Quran terjemahan ni dah macam-macam, cantik-cantik lah Quran terjemahan. Jadi kita guna kesempatan ni, kita cuba baca tafsir dia sikit, terjemahan dia sikit, supaya dia dapat merehatkan ruh kita. Jadi wallahu alam lah, yang tu setakat tu saja dulu. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi nampak penerangan mengenai tentang clear lah mengenai tentang kita katakan solat itu adalah satu kerehatan bagi umat Islam. Okey, yang mana kita memerlukan solat kan. Dalam solat itulah akan menjadi ketenangan kita dalam khusyuk terutamanya. Sebab tu macam tadi saya setuju kata Dai Ammar tadi, yang mana bila kita membaca Al-Quran bukan saja kita membaca, bukan saja kita nak baca, malahan kita tengok terjemahan yang ada dalam Al-Quran, apa yang Allah kata. Kalau kita nak refer kepada tafsiran, mungkin itu menjadi satu perbahasan yang panjang pula. Cukup sekadar kita tengok terjemahan. Kan, sekurang-kurangnya kita ada input, oh Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran. Kan, benda tu sangat-sangat penting. Kan, macam Dai Ammar kata tadi, sekarang ni Quran macam-macam kita tengok. Orang kata Quran terjemahan tu bermacam-macam version kita boleh tengok. Jadi ambil kesempatan di dalam lepas solat ke, kita baca lah kan. Kita baca, sekurang-kurangnya kita faham apa yang Allah Ta'ala beritahu. At least dalam suratul Fatihah lah. Kan, dalam suratul Fatihah, sebab kita duk baca hari-hari dalam solat. At least kita tahu bila kita baca tu apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala nak cakap dengan kita. Okey, baik. Jadi untuk solat yang kedua, ketika mana selepas peristiwa Isra wal Mi'raj, ketika mana selepas peristiwa Isra wal Mi'raj tu, ada sesetengah kaum-kaum musyrikin ni dia tidak mempercayai yang mana Nabi Muhammad ni berjumpa dengan Allah dalam satu malam sahaja. Jadi dia pun mengatakan, Nabi ni gila. Mana boleh dalam satu malam kau pergi ke jumpa Allah kau dalam satu malam dengan perjalanan yang jauh, yang macam tadi Dai Ammar kata. Kan, ini semua atas izin Allah, atas kekuasaan Allah. Kan, jadi pada pendapat Dai Ammar lah. Kan, apakah hujah yang mudah yang orang yang tidak mempercayai ni tentang Isra wal Mi'raj? Apa hujah Dai Ammar? Okey, alhamdulillah, soalan tadi kan, kalau kita tengok memang yang berlaku kepada Nabi SAW tu, antara yang berlaku kepada Nabi adalah seperti yang diceritakan tadi lah. Bila Nabi sampai pagi esok tu, Nabi duduk di Mekah, Nabi duduk di Kaabah, Nabi termenung seorang-seorang. Nabi fikir macam manalah aku nak cakap dengan Quraisy ni. Tapi sebab Nabi ni Nabi, dia nak kena sampaikan juga apa yang Allah sampaikan kepada dia, nak kena sampaikan. Walaupun orang tak percaya ke apa ke, dia pun fikir macam mana aku nak sampai kepada Quraisy ni. Tiba-tiba Abu Jahal lalu, dia tengok Nabi duduk termenung. Dia tanya kepada Nabi kan, malaka ya Muhammad, kenapa dengan kau ni Muhammad? Akhirnya Nabi ceritalah, semalam aku buat berlaku Isra dalam satu malam daripada Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian daripada Masjid Aqsa aku naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian aku hari ni pagi ni aku dah sampai kat sini dah. Kemudian Abu Jahal kata, wow, oh kau pergi satu malam ya, semalam kau pergi Masjid Aqsa, kemudian kau naik langit ketujuh, pagi ni kau sampai ke sini. Okey, sekejap. Nak tak kalau aku panggil semua orang, mai dengar apa kau cerita ni? Ni jahat lah Abu Jahal ni. Kan? Sebelum ni dia sekat ceramah. Kali ni dia nak tajar ceramah tu. Sebab apa? Dia ada kepentingan lah. Akhirnya dia kumpul orang mai dengar depan Nabi. Nabi cerita lah. Bila Nabi cerita ni, mereka gelak kepada Nabi SAW. Mereka kata, gila ke dia ni? Mana satu malam nak pergi ke tempat yang macam tu? Nak selesai pagi ni ada kat sini sampai ambil sebahagian tu, ambil pasir, tanah letak atas kepala, punya gelak mereka kepada Nabi.
Sebahagian tu kata kami tak mau masuk campur, kami tak mau kata apa. Tak boleh nak percaya cerita tu. Pelik. Kan? Satu lagi ada sehingga orang yang dah beriman murtad pun ada. Tapi Nabi nak kena sampaikan juga. Kalau cerita tu diceritakan pada hari ini, mungkin kita tak rasa pelik sangat. Boleh lah pelik, pun pelik juga. Tapi sebab sekarang ni macam-macam cerita tentang angkasa, tentang apa semua ni, kita ada kan? Tentang macam mana perjalanan kan? Angkasa. Dulu tak ada cerita-cerita semua ni. Kan? Jadi setelah daripada itu, dia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tanya kepada mereka tanya kepada Abu Bakar Siddiq, dia berkata Abu Bakar ni kawan rapat dia. Kan? Dia pergi kepada Abu Bakar Siddiq, hal laka ila sahibika yaz'amu annahu usriya bihi lailah ila Baitul Maqdis. Macam mana cerita ni? Kawan kau ni telah buat Isra daripada Baitul Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Kau percayakah dengan dia? Kata Abu Bakar As-Siddiq, na'am. Qala in qala dhalika laqad sadaq. Kemudian dia kata kalau dia cakap macam tu aku benarkan, aku kata betul, aku percaya apa yang dia cakapkan. Kemudian bertanya lagi, kau percaya sebelum subuh dia sampai sini dah? Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dhalik. Aku akan percaya kalau dia sebut benda tu lagi pelik daripada cerita tu. Abu Bakar, tengok iman Abu Bakar As-Siddiq. Dia percaya, sebab itu Abu Bakar As-Siddiq digelar sebagai As-Siddiq kerana mempercayai Nabi SAW, membenarkan perkataan Nabi. Walaupun cerita macam mana pun, dia beriman, percaya Nabi akan cakap benda yang benar. Sebab itu dalam perkara pertamanya Isra dan Mi'raj ni, kita kena sebagai orang Islam kita kena beriman. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah perkara ini sebenarnya walaupun kita ialah ada benda-benda yang pelik pada satu masa, dia tak pelik pada zaman yang lain. Kalau 1000 tahun lepas, contoh saya nak cakap dengan apa, ada tadi saya tengok ada Ustaz Haziq, ada Makcik Husna, ada Zawiyah Taha, ada macam ibu-ibu ni lah, ibu-ibu dan ayah-ayah ni daripada banyak tempat kan. Dulu saya kalau saya cakap dulu katalah 500 tahun lepas ataupun 60 tahun lepas lah, cakap ni aku dah cakap dah dengan kawan-kawan aku yang ada dekat Penang, yang ada dekat Perak, yang ada dekat sana. Dalam satu masa semua boleh dengar apa aku cakap. Mungkin kamu akan fikir, tak logik ni, macam mana cakap? Mesti kena 3 hari mungkin boleh jumpa dia baru boleh cakap, betul tak? Tapi hari ni tak pelik. Hari ni dalam satu masa perempuan, tuan-tuan semua boleh dengar apa saya cakap. Betul tak? Satu masa pelik, satu masa yang lain tak pelik. Dulu kalau kita cakap satu hari je aku daripada katalah 60 tahun lepas ataupun 100 tahun lepas sebelum ada kapal terbang apa semua ni, saya kata dalam satu hari je saya berjalan daripada Malaysia ke saya pergi ke Mekah kan, dalam satu hari sampai. Orang dulu akan pelik, kami ni berlayar 6 bulan baru sampai. Tapi hari ni tak pelik lah kan, setengah hari pun dah boleh sampai. Saya nak sebut apa, kadang-kadang benda tu pelik pada satu masa, tak pelik pada zaman yang lain. Apatah lagi kalau benda itu mukjizat yang Allah rezekikan kepada Nabi, yang Allah takdirkan kepada Nabi, lebihlah tak pelik. Betul tak? Benda yang pelik pada fikiran kita tak pelik di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Boleh ikut dah menjawab? Baik, alhamdulillah. Okey. Jadi logik lah benda-benda tu kan. Pergi ke satu zaman, kalau kita cerita sekarang ni, kalau kita cerita pada zaman yang lepas, mungkin orang tak akan nak percaya benda-benda macam tu. Dan tadi pun Dai Amar ada petik kan. Sekarang ni kalau kita tengok, iyalah kan contohlah ni, saya bagi contoh macam kita tengok movie kan, movie Avengers. Lepas ada cerita tentang time travel tu kan. Cerita macam mana penggunaan masa tu kan, yang tu yang dikaji oleh pok-pok sana lah kan, yang dikatakan duduk dalam satu benda ni, dalam satu gelombang ni 5 jam saja, tiba-tiba tengok dah 5 tahun dah. Macam tu lah dia punya perjalanan dia. Itu yang kadang-kadang bila kita tengok
Abu Jahal, dia ketawa kan pada Rasulullah kan. Benda tu benda yang betul kan, benda yang Allah Ta'ala bawa Rasulullah SAW bertemu dengannya kan. Tetapi disebabkan dia rasa cerita tu agak yang macam lucu dan cerita tu juga macam tak logik kan, diceritakan ketika itu tu yang Nabi Muhammad diuji macam-macam tadi kan yang cerita dari itu. Okey. Jadi insyaAllah. Okey, sebelum tu saya nak buka satu soalan. Saya nak buka soalan sebentar. Dan yang mana kita boleh, nak buka boleh. soalan. Ada berbaki lagi 15 minit untuk segmen yang kedua ni. Okey, saya nak buka soalan. Siapa yang nak bertanya, insyaAllah boleh buka mikrofon. Boleh bagi tahu nama apa. Dan boleh ajukan soalan. InsyaAllah. Okey. Siapa yang nak menjawab, yang nak bertanya? Okey. Adakah? Makcik Izana Makzin. Ada tekan tangan tadi tu. Ada nak bertanya ke? Kalau ada kita nak buka soalan. InsyaAllah. Saya nak tanya sikit boleh? Okey, baik, insyaAllah. Siapa yang cakap? Boleh. Assalamualaikum, nama saya Khairul Shima. Tapi nak bertanya ni tak tahu lah berkaitan dengan Isra Mi'raj ke tak. Cuma nak beritahu tentang Nabi punya selawat kan. Kalau macam ada satu saya dengar bagi tahu ada satu hadis bagi tahu yang jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluhu tu. Itu salah satu selawat juga ke ataupun macam biasanya sebelum ni saya duk selawat macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi sekarang dah tukar kepada jazallahu anna tu. Masih dikira dalam selawat ke? Okay, itu saja. Terima kasih. Okey, boleh jawab tu ya? Boleh, insyaAllah. Boleh ya? InsyaAllah lah. Saya cuba jawab. Kalau tak dijawab tu Ustaz Aziz tolong jawab lah. Okey, pertamanya sahabat Nabi dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahihain dalam Sunnah Arba'ah, Nabi sahabat tanya pada Nabi SAW, macam mana kami nak berselawat kepada engkau? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Selawat itulah yang selalu kita baca dalam tahiyat kita kan. Dan selawat ini dinamakan sebagai selawat Ibrahimiyah. Dan selawat ini telah sepakat di kalangan ulama hadis dan di kalangan ulama inilah selawat yang warid daripada Nabi SAW. Kalau tanya kepada saya selawat apa yang paling afdal, selawat inilah yang Nabi ajar. Sebab ini ialah Nabi ajar. Macam mana nak selawat pada engkau? Nabi baca selawat yang kita sebutkan tadi tu. Kan? Jadi kita nak ambil masa, kita pegang dengan selawat inilah. Cuma ada perbincangan di kalangan para ulama, macam mana kalau ada perkataan selawat tapi dalam rangkap yang lain. Contoh macam tadi jazallahu anna, apa semua tu, macam mana kan? Sebahagian para ulama berpendapat bahawasanya itu tak dinamakan selawat. Selawat apa yang Nabi ajar tadilah, sebab dia ibadah. Sebab solat dia selawat ini boleh tutup mic. Okey, selawat itu adalah ibadah. Jadi ibadah ni kita tak dapat buat melainkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kan? Jadi itulah yang Nabi tunjukkan. Tetapi macam mana perbincangan para ulama, ada sebahagian yang membenarkan kalau ada perkataan selawat dalam rangkap yang lain. Contohnya dalam kita baca sekarang macam-macam nasyid qasidah apa semua ni kan, kita ada masukkan juga selawat dalam tu. Selawat-selawat yang lain. Selagi mana selawat itu tidak bercanggah dengan syariat kita, tidak bercanggah dengan hadis yang sahih, dengan benda-benda yang betul, dan ada perkataan selawat, itu juga dikira sebagai selawat kan. Itu khilaf lah di kalangan para ulama. Kalau ada perkataan selawat kat tu macam Allah, macam-macam lah kan, Allahumma salli, macam-macam lah kan. Saya pun dia bila nak cakap spontan ni saya pun tak ingat apa, macam-macam selawat yang kita jumpa tu. Ada perkataan selawat itu dianggap sebagai selawat juga. Maksudnya kita dapat jugalah pahala selawat tu. Itu khilaf di kalangan para ulama lah tentang perkara itu. Tak ada masalah lah kan. Cuma kalau tanya saya yang paling afdal bila nak selawat pada Nabi, selawat yang tadi saya baca tadi tu. Sebab itu sabit daripada hadis Nabi SAW. Cuma yang lain tu adalah berlaku khilaf di kalangan para ulama.
Jadi bila kita pegang benda yang sepakat ni, kita settle lah. Maksudnya benda tu tak khilaf lah. Kalau kita pegang yang khilaf ni, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam tu. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya. Makcik Izana nak jawab ke? Nak bertanya ke? Izana Mazin? Kalau tak ada, kita pass kepada Makcik. Okey, Tak Ustaz. Ya, silakan. okay, silakan. Tidak, okey, baik. Makcik Hafsah Abdul. Ibu Hafsah, ada nak bertanya? Makcik nak tanya boleh Ustaz? Boleh, Bo- Ibu Saniah. Boleh Boleh. dalam boleh. masalah. Kita buka. Lagi satu kan Ustaz. Ada yang saya pernah ni lah dapat daripada rakan-rakan lah. Dia cakap amalkan selepas solat 33 kali Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Itu saja. Ahmad Rasul apa tadi? Ahmad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Yang tu je. Pendek macam tu. Baca 33 kali selepas tahiyat yang akhir tu. Sebelum kita memberi salam. Betul ke tak betul tu Ustaz? Tapi masih tak amalkan lah. Semua dapat daripada sahabat lah juga. Itu yang nak tanya Ustaz tu, jadi kemuskilan. Boleh ke tak boleh? Terima kasih Ustaz. Sebelum bagi salam kan makcik? Sebelum bagi okey. Sebelum. Okey, terima kasih. Selepas solat pun dia kata boleh. Selepas solat subuh. Okey. Terima kasih makcik terima Sania kasih, tadi. Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, berkaitan dengan solat tadi. Pertamanya kita kena tahu bahawasanya solat ini as-salatu fil lughat as-salatu lughatan ad-du'a. Sembahyang ni, salat ni dari segi bahasanya adalah doa. Bila doa maksudnya keseluruhan, kenapa di segi bahasanya doa? Kerana banyak salat itu sendiri adalah doa. Sebab itu kita bacaan kita, Fatihah kita, sujud kita, dan bahkan di dalam solat juga mempunyai tempat-tempat yang mustajab doa kita. Antaranya tempat yang sangat mustajab doa adalah ketika kita sujud, kan? Macam mana hadis tu, sujud merupakan sujud merupakan tempat yang paling hampir di antara hamba dengan Tuhannya, kan? Dan maka fashtahid, kata Nabi, fashtahidu du'a fi sujud, maka bersungguh-sungguhlah doa ketika sujud. Maka kita doa banyaklah ketika sujud tu, kan? Jadi berdoalah dengan apa-apa doa yang tidak Nabi tak khususkan doa apa, kan? Antaranya bacaan yang kita biasa bacalah Allahumma subhana rabbiyal a'la, kan? Kemudian seterusnya antara tempat yang mustajab juga doa adalah macam tempat yang makcik bagi tahu tadi, iaitu selepas memberi salam, selepas tasyahud, sebelum memberi salam. Sebelum kita nak bagi salam tu kita baca doa. Nabi kata bacalah doa dengan apa-apa doa ketika tempoh itulah, maksudnya Nabi suruh banyakkan doa ketika tu sebab itu adalah tempat yang sangat mustajab doa. Sebelum bagi salam, selepas tasyahud. Cuma bila kita nak khususkan sesuatu benda, nak sabit dengan Nabi, kita kena jumpa dengan hadis yang sahih. Tak dalam masalah tadi itu Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah tu tidak ada dalam mana-mana riwayat hadis yang sahih tentang perkara tersebut. Maka bila mana kita nak kaitkan dengan ibadah, tak boleh lah, sebab ibadah mesti daripada nas. Sebab kita tak boleh sandarkan kepada Nabi apa yang Nabi tak sebut, tapi kita sebut, kita kata Nabi kata, tak boleh benda yang macam tu, kan? Okey, jadi tapi kita boleh banyakkan doa. Orang kata, Ustaz macam mana nak doa Arab? Kami Arab, anak hantar pun duk terkalih banyak kali dah, kan? Macam mana nak sebut Arab? Dalam fatwa yang ada, fatwa-fatwa yang membenarkan sebagai fatwa international, kalau kita baca, kita boleh baca, kalau kita sembahyang seorang-seorang lah, kita sembahyang seorang-seorang ke, sembahyang Jumaat pun boleh. Kita doa dengan bahasa yang kita boleh. Kita bahasa Melayu, kita bahasa Melayu lah. Cuma bila kita cakap dengan bahasa yang lain, kita doa dengan hati kita. Pertamanya, eloknya doa yang Nabi ajar dalam doa Al-Quraniyah. Doa daripada Quran, daripada sunnah, itu doa yang rangkap, yang wahyu. Kan?
macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu doa yang Nabi, doa Al-Quran. Banyaklah doa Rabbana zalamna anfusana, banyak lagi kan. Kita baca doa Al-Quran ataupun doa-doa yang sabit pada hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian kalau kita tak boleh juga kan, kita doa dalam hati kita. Kita boleh doa dalam hati kita kan. Mungkin takut lagi sebut patah sembahyang ke apa kan. Kalau mungkin rasa ragu-ragu dengan fatwa tu, tak apalah. Cuma fatwa tu kalau boleh kita, antaranya kalau fatwa tu kamu nak kalau kita nak ikut, kita baca dengan doa yang kita boleh kan. Kita baca doa bahasa Melayu yang kita faham, tapi jangan kita syiarkan dia. Maksudnya baca dengan kuat. Ya Allah, laki aku ni awaklah jahat sangat, bagilah dia baik sikit. Contoh. Janganlah dia sebut kuat ketika sembahyang sampai ganggu orang lain. Kita baca pelan-pelan lah, kita dengan Allah sahajalah. Kan? Jangan kita syiarkan. Syiarkan tu boleh batalkan solat kita. Kan? Jadi kita baca pelan-pelan. Itu di atas fatwa yang membenarkan dalam perkara itulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah. Dia menjawablah persoalan daripada soalan kita tadi tu. Baik, Dai. Okey, Dai Amal. Okey, untuk soalan yang terakhir lah. Okey, mengenai tentang ibrah yang kita boleh ambil tadi dalam suratul Isra. Okey. Jadi apa pengajaran yang besar dalam peristiwa Isra Mi'raj yang mana yang kami boleh ambilkan sebagai amalan dalam kehidupan kami? InsyaAllah. Okey, insyaAllah mungkin ini yang terakhir soalan terakhir. Yang terakhir insyaAllah, mungkin soalan yang terakhir ni mungkin kita boleh dapat mengambil lah beberapa pengajaran yang Ustaz Aziz tanyakan tadi kan. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Sebenarnya sangat banyak. Kalau kita dengar tadi tu sangat banyak. Tetapi antara perkara yang penting untuk kita ambil, yang pertamanya adalah pertamanya kita kena banyakkan doa. Banyakkan doa dan kita kena percaya bahawasanya Allah sangat memustajabkan doa hamba-Nya. Macam mana tadi Nabi SAW menerima tekanan dan begitu dahsyat, Nabi doa dan Allah sahut doa Nabi SAW. Yang tu yang pertama. Sebab itu dalam banyak ayat Al-Quran, nanti kita masuk ayat Ramadan kan, kita ada ayat Ramadan kan, macam mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan bagaimana ketika hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenaiku, fa inni qarib, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mustajabkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka menyahut seruanku, beriman denganku, mudah-mudahan mereka beroleh petunjuk. Kena banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas apa yang kita hadapi. Yang keduanya, pengajaran yang kita boleh ambil adalah, yang keduanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan, kejayaan selepas daripada kesusahan. Allah kata inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kan? Selepas, sesungguhnya pada kesusahan itu ada kesenangan. Pada kesusahan itu ada kesenangan. Dalam surah An-Nashrah kan, alam nashrah laka sadrak kan, Allah sebut 2 kali. Maksudnya Allah nak bagi satu kebaikan, satu kesenangan adalah dengan kesusahan. Bila mana kita ada timpa kesusahan, kita kena percaya bahawasanya Allah akan keluarkan kita daripada masalah tu. Dan kita, apa yang kita patut buat? Kita kena sabar, kita kena mohon pada Allah, kita berusaha. Bila kita sabar, kita akan dapat pahala di atas apa yang Allah SWT uji kita. Yang ketiganya adalah solat kita. Sebab solat ini merupakan mi'raj kita dengan Allah Azza wa Jalla. Solat, kita tak ada dah mi'raj ni kan. Isra' Mi'raj ni Nabi je. Kita kata tak ada malam ni aku ingat nak ikut sunnah Nabi, nak pergi Isra' dan Mi'raj. Tak ada dah. Isra' Mi'raj ni khusus dengan Nabi saja kan. Mi'raj yang kita boleh buat adalah mi'raj dalam salat kita. Mi'raj itu hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senantiasa kita kena pertingkatkan satu, mungkin kita dah semayang, tetapi kita perlu pertingkatkan kualiti semayang kita, kekhusyukan kita di dalam salat. Bila kita tingkatkan kualiti kita dalam salat, kita akan rasa kenikmatan di dalam salat kita. Bila kita rasa kenikmatan dalam salat, itu akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita.
Solat kesannya besar. Dan kita kena tahu bahawasanya solat ini merupakan satu benda yang saya nak ingatkan, selalunya solat ni selepas syahadah, solat Allah syariatkan kepada kita. Solat ni kalau kita tinggalkan, dosa yang sangat-sangat besar. Saya kadang-kadang, saya agak hairan sikit lah. Macam kadang-kadang masyarakat kita ni bila dia tengok orang tak pakai tudung, dia rasa teruk gila dia ni. Bukanlah saya kata tak pakai tutup aurat tu, kalau tak tutup aurat tu tak salah, salah. Tapi salah lagi orang yang meninggalkan salat. Tu kita kena set dalam minda kita. Sebab dosa tinggal solat ni besar. Kemudian satu lagi adalah selalunya kadang-kadang saya kadang-kadang kesian dekat makcik-makcik yang kadang-kadang dah uzur kan. Bila dia sebelum ni semayang. Sebelum ni semayang tapi mai dia sakit masuk hospital, dia tak semayang dah. Itu masalah. Kan? Kita kena semayang dalam keadaan apa sekalipun. Dan jaga semayang kita ni. Saya nak ingatkan diri saya lah. Kita kan kadang-kadang kita dah sakit. Bila makcik kita, saudara kita, mak kita masuk hospital. Uzur. Kemudian masa dah uzur tu tak semayang. Bahkan setengah anak tu kata tak payah semayang lah mak. Tak payah semayang, dah sakit-sakit ni tak payah semayang. Tak boleh, kena semayang juga. Semayanglah dalam keadaan apa sekalipun. Kalau kita tak boleh berdiri, kita duduk. Kalau tak boleh duduk, kita kan salli qa'iman, kata Nabi, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'alal jamb. Kan kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, miring. Kalau tak boleh miring, baring pun tak apa. Kan tinggikan sedikit, bagi isyarat. Sehingga kan kalau kita tak boleh ambil wuduk dan tak ada orang yang boleh ambil wuduk untuk kita, kita tayamum. Kalau tak boleh bergerak, kita solatlah dengan hati kita. Tapi kena semayang juga, jangan tinggal semayang ni. Takut lagi ke akhir hayat kita, kita duk semayang dah. Saya tahu kadang-kadang makcik-makcik kan, kuat agama, pergi masjid, tiap-tiap malam ada baca Quran apa semua, mai sakit dia tak semayang dah. Tu tak boleh. Sakit lagi kena semayang. Jangan tinggal semayang. Kalau tak mampu semayang, kalau tak mampu semayang biasa, semayang jamak. Jamak ni maksudnya kita gabungkan. Kalau semayang 4-4, bukan qasar lah. Qasar ni dia musafir je. Kan? Tak mampu kan? Susah nak jaga wuduk ke apa ke, kita jamakkan. Zuhur dengan asar sekali semayang. 4-4 semayang. Lepas tu semayang. Kan kalau kita sakit, ada kesukaran pada kita, kita solat. Kena solat juga macam mana sekalipun. Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW tentang salat. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lam. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha fa in kanat tammah kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'a qala unzur hal li'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhu a'malu 'ala dhakum. Nabi SAW kata, inna sesungguhnya perkara yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti adalah as-salah. Amalan pertama. Kalau amalan pertama pun dah sangkut, benda lain lagi kita sangkutlah. Kan? Kemudian Allah kata kepada para malaikat, Allah berfirman, yaqulu rabbu, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaqulu rabbuna jalla wa ala li malaikatihi. Allah kata kepada para malaikat, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Unduru fi salati abdi, tengok salat hamba-hamba aku. Allah suruh malaikat tengok salat-salat hamba-hamba aku. Atammaha am naqasaha, salat mereka sempurna ke salat mereka itu ada kecacatan, ada kekurangan. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau salat mereka tu sempurna, tulislah kesempurnaan salat mereka tu. Wa in kana intaqasa minha syai'a, kalau ada kekurangan pada salat mereka, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in. Tengok pula pada salat sunat mereka. Kita semayang sunat, semayang biasa ni, tengok ada kekurangan. Mungkin otak duk kelain ke kan. Ada kekurangan lah dalam salat kita ni, khusyuk kita terganggu ke apa ke kan. Kalau ada kekurangan dalam salat fardu kita, Allah suruh malaikat tengok pada salat sunat kita.
kan. Fa in kana lahu tatawwu', kalau mereka buat solat sunat, atimmu li'abdi faridatuhu min tatawwuhi, maka solat sunat itu akan menyempurnakan solat kekurangan solat fardu tu. Thumma a'mal ala dhakum, seperti itulah amalan-amalan kamu akan dikira. Maksudnya kita solat, kita jaga, pertamanya akan dihisap oleh Allah. Kemudian kita ikuti, kalau ke solat kita dah okey, kemudian bila kita dah solat, kita ikuti kita dengan solat-solat sunat, ya, yang utamalah macam solat sunat apa yang baik. Solat sunat, dia panggil solat sunat, sunat apa? Ab'ad kan, solat-solat sunat yang dituntut kan. Antaranya sebelum apa? Sebelum subuh, itu solat yang besar, pahala besar sebelum subuh. Antaranya lagi sebelum zuhur, sebelum zuhur, kemudian selepas zuhur, kemudian selepas isyak, kemudian selepas maghrib, selepas isyak. Itu antara solat-solat yang sangat dituntut lah. Di samping solat-solat lain, solat di tengah malam dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin setakat itu saja kot, kan, yang kita boleh mengambil pengajaran daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Jadi setamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur lah daripada mymengaji.com kerana sudi jemput saya ni kan. Dah lama dah tak bercakap ni, cakap pun kekok-kekok lagi kan. Dah berkarat dah kan. Kemudian dan utamanya saya nak ucap terima kasih kepada My Mengaji, dan saya nak mohon maaf lah sekiranya ada kekurangan apa-apa, saya minta maaf. Dan sekiranya ada kekurangan tu kan, mungkin boleh betulkan saya lah, mungkin boleh sampaikan kepada My Mengaji tu, mungkin boleh sampai pada saya. Kalau ada kesalahan apa semua boleh sampaikan, sebab saya pun tak terlepas daripada kesilapan dan dan saya mohon ampun lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah lah kalau ada kesempatan lagi kita jumpa, dan moga-moga yang paling pentingnya masuk Isra dan Mi'raj ni kita mengambil semangat daripada apa perjalanan hidup Nabi SAW, semangat Nabi, hubungan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salat kita jaga baik-baik insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.